Okey. Dah share link belum? Tak boleh saya buat cakap. Tak letak ni frame tu tak ada. Frame kubak tak ada. Tak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa adiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma ya maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita mengulang kaji berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW daripada kitab 40 hadis cinta. Ini 40 hadis kecintaan Allah terhadap hamba-Nya yang disusun oleh Al-Imam
Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Yusuf Muhyiddin Riq Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah taala. Jadi ini kitab dia lah. Baik. Saya jawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Puan Ummu Ainur Husna, Puan Siti Haja Ahmad, Puan Elvira, Puan Siti Haja Muhammad Nazir, Puan Zainab Mahmud, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi hari ini insya-Allah kita akan menyambung kitab kita pada hadis yang hadis yang berapa ni? Hadis yang ke-11. 11. Kalau ada kitabnya pada muka surat 40. 40. Hadis yang ke-40. Muka surat 40. Tajuknya mencintai pemuda yang bertaubat. Masya-Allah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Wa bihi sanadina muttasilun ila sahib al-muallif wa nafa'na bi'ulumi fid dharain. Amin. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna Allaha yuhibbu syabbat taiba. Allahu akbar. Daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, asyab, syab maksudnya pemuda, at-taiba, yang sifatnya itu seorang yang suka bertaubat. Jadi sesungguhnya Allah mencintai seorang pemuda yang suka bertaubat. Keterangan. Kita baca keterangan di belakang ni. Remaja merupakan satu peringkat usia yang penuh dengan cabaran, terburu-buru, mengikut emosi yang menyebabkan mudah jatuh dalam melakukan kesalahan. Walau bagaimanapun, baginda Nabi SAW memberikan panduan dalam memimpin kehidupan para remaja agar sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa beramal ibadah dan segera bertaubat kepadanya tak kala melakukan kesalahan. Secara umumnya, Allah Ta'ala dengan rahmatnya berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dalam satu hadis, baginda Nabi SAW menjelaskan tentang keistimewaan satu golongan yang mendapat naungan Allah, iaitu sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Salah satu 7 golongan yang dilindungi Allah dengan lindungannya pada hari yang tiada perlindungan melainkan perlindungannya, iaitu pemimpin yang adil dan pemuda yang membesar dalam ibadah kepada Allah. Habis. Jadi tajuk kita hari ini berkaitan dengan pemuda yang bertaubat.
Jadi kita dah maklum kitab kita ni akan bahaskan tentang golongan-golongan yang dicintai oleh Allah. Golongan-golongan yang Allah Ta'ala zahirkan cinta dia kepada golongan itu. Jadi kita dengar untuk kita buat. Bukan sekadar pengetahuan. Sebab agama kita tentang melakukan. Bukan sekadar pengetahuan. Boleh. Jadi salah satu golongan yang Allah Ta'ala bagi tahu bahawa orang itu mendapat cintanya di dunia, ya kan? Dan Allah Ta'ala zahirkan cinta itu di akhirat adalah golongan pemuda yang suka bertaubat. Di asasnya adalah Allah Ta'ala suka pemuda, tapi bukan semua jenis. Ada satu jenis tu yang dapat cintanya, iaitu pemuda yang bertaubat. Jadi kita dah bahas bab taubat ni panjang ni, di belakang ni. Kan? Secara umumnya kita dapat tahu sebenarnya Allah Ta'ala suka orang bertaubat. Allah Ta'ala suka orang yang bertaubat. Bertaubat tu macam yang kita sebut sebelum ni, bertaubat tu adalah tentang kesetiaan, setia. Orang yang berani minta maaf itu adalah orang yang setia kepada hubungan. Setia kepada hubungan. Setia maksud jujur lah dia pada hubungan. Isteri memang tak sanggup tengok lelaki buat salah, tapi isteri redha kalau lelaki tu sanggup minta maaf. Kan? Buat salah tu satu hal, tapi kekal dalam kesalahan tu tak patut. Kita tak patut buat salah, tapi kita manusia yang lemah, kan? Jadi manusia yang lemah ni pasti tergelincir dalam kesalahan. Jadi apa setelah kesalahan tu berlaku? Itu yang penting. Ini sebagai manusia, kita nak tengok orang minta maaf kalau orang buat salah. Jadi di sisi Allah begitu, lebih besar daripada itu. Sebab Allah kalau orang minta maaf, menaungi rahmatnya untuk orang tu. Jadi patut minta maaf selalu. Dalam hadis ni diceritakan tentang golongan yang patut melazimi taubat adalah pemuda. Syab itu maksudnya pemuda. Taib itu maksudnya yang terus bertaubat. Taib tu isim. Kalau kita belajar bahasa Arab kan, dia kata nama. Dia karakter dalam bentuk kata nama. Karakter maksud karakter dia bertaubat dalam bentuk isim. Dia ada taubat verb kan? Dia ada taubat kata nama, isim. Jadi kalau isim ni biasanya dia tunjuk kepada sifat yang berterusan. Taib tu maksudnya berterusan minta maaf. Berterusan bertaubat. Jadi Allah Ta'ala suka kepada pemuda yang berterusan bertaubat. Kalau kita nak ambil secara umum, Allah Ta'ala suka kepada sesiapa pun yang sentiasa bertaubat. Kan? Secara umumnya begitu. Jadi siapa pun yang bertaubat, sentiasa bertaubat, maka dialah golongan yang mendapat naungan Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat rahmat daripada Allah. Tapi kenapa disebut tentang golongan ni? Kenapa disebut pemuda? Itu nak bagi tahu jarang-jarang berlaku. Jadi dia jadi istimewa. Golongan-golongan yang Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala zahirkan dia punya keistimewaan, itu kerana golongan-golongan itu susah untuk didapati. Jadi majoriti orang biasanya tak begitu. Contoh macam Syab Taib. Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala cinta kepada pemuda yang bertaubat. Majoriti pemuda tu memang tak ke sini. Majoriti pemuda tu banyaknya main saja kan. Mana ada kita tengok pemuda semua bertaubat? Tak ada. Sebab tu bila Allah Ta'ala angkat satu golongan tu, maksud tu golongan tu minority. Minority. Susahlah. Tapi bukan dia bagi tahu, Nabi bagi tahu kat sini untuk kita dengar, untuk kita contohi, kan. Jadi pemuda yang bertaubat. Boleh. Jadi disebut belakang ni, kenapa Allah Ta'ala zahirkan pemuda yang bertaubat tu? Kerana pemuda ni mudah terjatuh, dalam huraian belakang tu, mudah terjatuh kepada kesalahan. Maka kesalahan tu perlu ditebus.
Ada, tak silap saya, ada satu riwayat Nabi sebut asyababu, tapi hadis ni dhaif lah katanya. Asyababu syu'batu minal junun. Pemuda tu kepemudaan, boleh? Keremajaan, kepemudaan, pemuda lah. Itu sebahagian daripada kegilaan. Jadi pemuda tu ramai yang gila-gila. Orang yang pernah melalui zaman muda tahu dia pernah buat perkara yang tak patut dia buat. Kan? Macam zaman sekarang petang-petang budak-budak muda naik motor kan. Covid ni duduk rumah naik motor mama kan. Gila jugalah kan. Jadi tu ciri-ciri pemuda. Tapi kita tak nak pemuda yang jatuh kepada gila tu. Kerana pemuda yang terbaik, kalau dalam muka surat 40 tu dia ada bagi tahu ni. Ciri-ciri pemuda yang baik tu. Khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baik pemuda kamu adalah mereka yang menyerupai golongan dewasa. Pada apa menyerupai golongan dewasa tu? Pada menggunakan akal dia. Dia tak tenggelam pada gila tu. Dia asal dia nak saja dia buat. Bukan. Yang terbaik adalah mendahulukan akal. Sebab tu kita dalam pendidikan anak-anak, kita kena tanam dalam minda dia supaya banyak guna akal. Siapa yang akan ajar dia banyak guna akal tu? Ibu lah. Ayah kan kerja. Jadi pentadbiran ibu di rumah kena belajar guna akal. Jangan belajar guna emosi. Sebab perempuan dia, kehidupan dia kan berlegar daripada di sekitar emosi dia. Maka cara dia menangani diri dia adalah dengan dia menggunakan akal dia berbanding emosi dia. Sebelum dia nak marah, dia fikir dulu, patut tak dia marah? Apa kesan kalau dia marah? Kalau dia menzahirkan emosi dulu, apa jadi? Jadi bila dia belajar menggunakan akal, anak dia yang dekat dengan dia akan belajar macam mana dia, ibu tu guna akal. Boleh anak tu mencontohi. Anak-anak kan di luar kawalan kalau ibunya di luar kawalan kan. Sifat ibu tu lebih dekat dengan anak berbanding sifat ayah tu. Maklum. Sebab tu biasa ayah dia tengok sama macam mak kau. Kau ni sama macam mak kau. Yalah samalah sebab memang dia duduk dengan mak dia. Memang sifat ibu, kata ulama, lebih mempengaruhi sebab anak pun lahir daripada rahim ibu. Jasad anak tu sebahagian daripada darah ibu kan. Lepas tu bukan darah saja, sifat ibu tu kan ulama kata jangan banyak sangat buat perkara yang bukan-bukan waktu mengandung, nanti turun sifat tu ke anak tu kan. Suka rehat, yang besar tu rehat kan. Suka makan yang bukan-bukan. Jadi turun. Jadi antara yang termasuk turun pada anak tu kegilaan tu. Mak tu waktu waras. Marah mak saya. Astagfirullah. Tapi ialah waktu emosi lah. Kan? Bukan tak waras, waktu emosi. Emosinya dicontohi anak tu. Macam ni rupanya marah ni. Anak pun belajar macam ni rupanya marah ni kan. Kita boleh tengoklah anak sulung tu dia ajar main dengan adik dia macam mana. Jadi anak sulung yang main dengan adik dia nampak sifat anak sulung tu ada sifat ibu dia. Cara marah dia, cara cakap dia. Dululah, sekarang ni anak-anak banyak tengok Upin Ipin. Jadi anak-anak pun jadi Upin Ipin lebih daripada ibu dia. Dulu kita bahagia tengok anak. Kalau anak tu nakal-nakal pun tahu tu sifat kita tu, ni macam ayah kecil-kecil ni. Tapi sekarang ni kalau anak nakal kita tak tahu ni sifat daripada mana datang ni. Kan? Maksudnya aku tak macam ni. Tapi yelah, sebab dah banyak terpengaruh dengan benda luar kan. Jauh sangat dia pergi. Yang pentingnya dia ajar anak-anak tu supaya mencontohi orang dewasa. Jadi orang dewasa ni dewasa pada mana? Dewasa pada jiwa, lalu mempengaruhi akal. Orang dewasa ni pengalamannya banyak. Pengalamannya yang akan membentuk akalnya berfikir tu. Kan? Ada orang dewasa yang pengalamannya tak mengajar dia apa-apa. Itu orang dewasa yang mengikut nafsu saja. Kan? Sebab tu orang dewasa yang mengikut nafsu ni, ulama panggil dia kanak-kanak juga walaupun umur dia 70 tahun, 80 tahun. yang mengutamakan kehendak semata-mata. Sebab orang dewasa belajar. Kehendak dia tak tentunya baik. Jadi dia tak boleh mendahulukan kehendaknya. Kan?
Sebab dia masa umur dia 30 tahun, 40 tahun suka sangat makan manis. Jadi bila umur 50 tahun tahu sakit kesan makan manis banyak. Jadi dia tahu masa umur 30 tahun dulu, cara hidup 30 tahun tu salah. Mengutamakan kehendak makan tu, makan apa saja tu kesalahan. Jadi umur 50 tahun dia belajar. 50 tahun kehidupan dia mula berubah hasil pengalaman 30 tahun. Jadi dia tak nak siapa-siapa pun mengikut kehendak, keinginan hati kerana nanti bawa binasa macam dia. Dah sakit umur 50 sebab kesan hidup 30 tahun dulu. Umur 30 tahun dulu. Jadi orang dewasa belajar daripada pengalaman dia. Tapi dia jadi dewasa bila dia umur 50 lah. Kan? Jadi bila dia tengok anak dia makan kuat sangat umur 30, kamu jangan makan banyak sangat. Nanti sakit pun kamu tahu kan, keluar ayat-ayat macam tu. Tapi anak dia tengok ayah dia, masa anak dia 5 tahun, tengok ayah dia umur 30 tahun dulu makan banyak boleh pula. Dah 50 tahun baru nak cakap macam ni. Ada anak dia pun pening lah. Kan? Dulu buat lain, hari ni nak cakap lain pula, kan tak boleh terima. Jauh lah tu juga, jauh juga pergi tu. Tapi yang pentingnya pendidikannya adalah pendidikan mendewasakan akal. Mendewasakan akal. Tapi akal yang dewasa ni adalah jiwa yang dewasa. Jiwa. Hidup bukan atas kehendak. Orang yang di hujung, orang yang dewasa lah. Orang yang berumur, orang dewasa. Jiwa ni tahu. Akhirnya kehidupan kita bukan tentang kita. Kehidupan kita tentang Tuhan kita. Sebab kalau kita mati nanti, pergi ke alam baru, kita tak boleh buat apa yang kita nak. Kita akan terima apa yang Tuhan kita nak. Apa yang Tuhan kita nak bagi setelah kita mati ataupun setelah kita masuk alam baru, itu bergantung kepada apa yang kita buat waktu kita hidup dulu, hidup sekarang. Jadi orang dewasa, berumur 60 tahun, 70 tahun, dia lah orang paling belajar tentang kehidupan ni. Paling faham. Paling jelas. Ya, dia selalu cakap ke anak dia, kamu kerja lah, tapi jangan teruk sangat kan. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kamu kerja gila-gila pun kalau Tuhan kata tak bagi juga. Itu dewasa lah tu. Jiwanya dah dewasa lah. Tapi kalau dia bagi nasihat, still lagi bagi nasihat, kamu jangan susah. Susah ni kalau susah. Payahlah susah kalau susah ni. Jiwanya masih kecil lagi. Walaupun umurnya 70. Ini ulama sebut, bukan saya sebut. Saya pun belajar juga. 30 tahun cakap benda-benda macam ni sebab baca lah. Tak faham juga apa yang saya cakap. Tapi ulama kata pendidikan kita di dunia adalah pendidikan jiwa, pendidikan akal. Jiwa yang mempengaruhi akal. Maka pemuda kita, anak kita, anak jiran kita, perlu ada pentarbiahan jiwa. Nak bagi tahu kepada pemuda ni, kehidupan kita bukan tentang kegilaan, bukan tentang kehendak yang banyak-banyak tu. Kan? Bagi tahu kat dia dulu, kan. Saya dulu kerja tadika, balik Mesir dulu sempatlah kerja tadika 3-4 bulan. Tapi 4 bulan je lah tahan. Sebab saya tengok saya dah macam budak-budak tu juga. Balik pun dah pening-pening, lompat-lompat, dah tak boleh lah. Ada satu momen tengok yang kita belajar, sebab syekh kita lepas tu ulang pula kan. Kita belajar. Ada budak tu habis sesi belajar, sebelum tunggu parent ambil tu, pukul 11.30, pukul 12 macam tu, cikgu akan lepaskan dia duduk kat ruang tamu kat rumah kan. Jadi ruang tamu tu dia ada kotak mainan lah. Jadi cikgu akan bagi, main-mainan sebelum parent ambil. Jadi ada satu mainan tu, robot kat situ memang hot lah. Budak lelaki suka berebut. Dia berebut lah 2 orang budak lelaki ni. Seorang umur 5 tahun, seorang umur 6 tahun. Macam tu lah. Jadi budak 5 tahun ni berebut dengan 6 tahun tu. Berebut. Dia tak dapat, dia cakap tu, bergaris lah muka tu. Berdarah kan. Parent budak tu ambil, kenapa anak saya? Saya waktu tu tak jagalah, alhamdulillah. Bukan turn saya. Dia dah berebut ni. Cakap menangis apa semua. Lain-lain cikgu tu memenangkan yang 5 tahun tu. Tak apalah, ambil lah mainan ni. Dia baru kat sini, kamu dah 6 tahun dah, 2 tahun dah, bagilah dia main kan. Elok dia dapat mainan tu, dia punya suka tu, tiba-tiba mak dia datang. Jadi baru nak main
Allah, mak datang tinggal. Dia pun balik kan. Atau budak yang 6 tahun tu seronok dah balik pun padam muka. Dia pun main. Dia baru nak main, mak dia pula datang. Mak datang. Jadi sebenarnya dua-dua tak dapat main sungguh-sungguh lah mainan tu. Kemudian kisah tu Syekh kita ulang dalam keadaan yang hampir sama dia punya gambaran dia. Ini saya belajar lah. Syekh kata orang berebut harta yang dia tinggalkan. Orang yang hidup yang orang dewasa ni berebut harta yang dia tinggalkan. Dia berebut tanah adik-beradik, dapat seorang mati. Kan? Gambarannya sama saja. Orang berebutkan pangkat, dapat mati. Tak kekal, maksudnya dia tak kekal bersama apa yang dia kejar. Kan tu satu kerugian. Itu satu kerugian. Buang-buang masa, bergaduh, habis masa, habis duit, habis tenaga pun semua, tiba-tiba tinggalkan. Jadi maksudnya kehidupan ni, nak cari apa? Takkan kita nak cari perkara yang kita tinggalkan. Kalau budak-budak kecil yang bergaduh tu, itu budak-budak kecil yang tak faham lagi tentang kehidupan ni tentang apa. Tapi orang dewasa takkan nak jadi macam budak kecil, berebut benda-benda yang akan dia tinggalkan. Kan? Berebut, kerja, kumpul banyak, gaduh, ambil harta orang tu, rampas harta orang ni, tuntang, buat rumah besar-besar, duduk setahun mati. Kan tu sebenarnya takkan perkara itu yang kita nak. Mustahil. Sebab tu ulama selalu sebut keliru orang yang cuba kekalkan apa yang dia ada sedangkan dia tidak kekal di dunia ni. Kan? Nak rumah tetap, nak kerja tetap, nak gaji tetap, nak isteri tetap, nak anak tetap, nak tetap, dia mati. Kan keliru. Kan keliru. Bukan tentang itu, maksudnya salah ke Ustaz nak ada kerja tetap, rumah tetap? Tak, maksudnya bukan tentang itu. Baguslah nak tetap apa semua. Tapi takkan untuk itu. Kan? Takkanlah kita ni hidup untuk itu. Untuk perkara yang kita tinggalkan tu. Jadi sebab tu agama kita tentang pendidikan jiwa. Tentang pendidikan jiwa. Yang kita nak bagi tahu pada pemuda-pemuda ni, orang dewasa lah, yang nak kena bagi tahu pada anak-anak dia yang remaja tu, kehidupan ni bukan tentang apa yang kita nak, kehidupan ni tentang apa yang Tuhan nak. Maka apa yang Tuhan nak itu yang susah nak dibuat. Sebab tu dalam hadis ni dijahirkan, innallaha yuhibbut syabbat taib, sesungguhnya Allah Taala mencintai pemuda yang bertaubat. Mana nak cari pemuda bertaubat? Hanya ada pada keluarga yang menzahirkan jiwa keagamaan tu. Itu saja. Jiwa bertaubat tu. Jadi kalau keluarga dia ada nilai kehambaan tinggi, maka akan lahirlah daripada keluarga tu pemuda yang bertaubat. Pemuda bertaubat ni bukan kerana salah. Bertaubat ni boleh jadi kerana lalai. Kan? Kena maklum. Bila sebut taubat je, adakah dia tentang dosa-dosa? Tak. Boleh jadi dia tentang lalai. Kerana ulama menyebutkan taubat ini ada taubat kerana kesalahan, ada taubat kerana kelalaian. Kan? Jadi taubat ni besar kerana dia tentang kesetiaan kita kepada Allah. Tentang kesetiaan kita kepada Allah. Boleh. Jadi jadikan anak kita ataupun pemuda-pemuda kita itu sebahagian daripada orang yang taat kepada Allah. Boleh. Ulama selalu sebut pemuda ni dia ada bawa gambaran sebahagian daripada orang dewasa. Dia orang, kalau orang dewasa nak tengok apa yang dia dah buat pada anak dia, contoh. Jadi dia kena tengok apa yang anak dia sedang buat. Apa yang anak dia sedang buat. Kalau anak dia lalai, ibadah pun malas-malas, maksudnya ayahnya belum cukup pendidikan dibagi pada anak tu sampai anak tu jadi macam tu. Kan? Saya dah hantar dia sekolah agama, saya dah hantar dia mengaji. Yelah, tapi tak cukup lagi pendidikan praktikal tu. Ayah hantar anak pergi mengaji tapi ayah tak mengaji kat rumah, kan tak jadi.
Kan anak ni belajar daripada orang dewasa ni tentang praktikal, bukan tentang pengetahuan semata-mata. Kita boleh pesan kamu jadi baik, tapi kalau dia tengok kita kurang baik, dia contoh yang kurang baik tu. Kan biasanya begitu. Sebab kita dulu pun begitu juga. Memang perkara yang maklum bagi orang dewasa. Kata-kata takkan mampu ubah sesiapa pun semata-mata. Kata-kata semata-mata takkan mampu ubah sesiapa pun. Kita boleh bagi nasihat berkotak-kotak, berbakul-bakul. Tapi kalau orang yang nak terima nasihat tu tak nak terima, orang yang dengar nasihat tak nak terima, takkan jadi apa-apa. Betul? Sebab kita pun macam tu. Orang boleh bagi nasihat kita berkotak-kotak kan. Maksud kita boleh kata, tak apalah, saya ambil mana yang saya nak je lah. Sebab kita pun begitu. Jadi kita pun dengan sangkaan yang sama lah. Kita boleh bagi nasihat pada anak kita dengan berkotak-kotak, berkontena-kontena nasihat. Tapi kalau anak kita tak terima nasihat tu, tentu ada kekurangan pada nasihat yang kita bagi. Oh, rupa-rupanya bukan nasihat mulut, nasihat praktikal yang tak buat. Kan? Kamu kena jadi orang yang sabar. Tapi dia tengok mak dia marah ayah dia. Kan? Mak dia pesan kamu kena jadi orang yang sabar. Tapi dia tengok ayah dia buat salah sikit, mak dia marah. Oh, lain macam mak dia marah. Jadi anak tu belajar. Akhirnya praktikal yang penting. Praktikal yang penting. Sebab tu pendidikan keluarga yang berjaya ada pada ibu. Kan, tunjang. Kan apa, rumah kita nak bina tu rumah yang sakinah. Sakinah tu datang daripada mawaddah. Mawaddah tu datang daripada mahabbah. Kan? Mahabbah tu maksudnya kasih sayang. Kasih sayang akan lahirkan mawaddah. Mahabbah, kasih sayang, akan lahirkan mawaddah. Mawaddah tu kasih sayang murni. Kalau salah pun tak nampak kurang. Tu mawaddah. Jadi ulama kata mahabbah tu datang daripada suami. Kemudian dibesarkan oleh ibu, isteri, jadi mawaddah. Kan? Mahabbah tu pada suami. Suami kalau tak ada kasih sayang, isteri susah nak tunjuk kasih sayang. Dia jadi marah, emosi. Kalau suami tu cuba basuh pinggan satu hari. Oh, isteri tu bekerja sebulan macam tak ada apa-apa. Tapi cuba kalau seminggu tak basuh pinggan, bising. Semua arahan tak nak dengar suami tu. Tak tunjuk mahabbah, tak tunjuk kasih sayang. Isteri tu jadi emosi tiba-tiba. Sebab dia tak nampak kasih sayang. Sebab hidup isteri dengan kasih sayang. Tapi kalau dah ada orang zahirkan kasih sayang, dia balas lebih lagi. Itu ibu. Mawaddah. Sampai kesalahan ahli keluarga pun tak nampak salah. Itu bila dah jadi mawaddah dalam keluarga. Jadi rumah ni kena ada mawaddah. Kesalahan yang dimaafkan. Kalau ada mawaddah, insya-Allah ada sakinah. Sakinah tu maksud dia kasih sayang yang bawa kepada ketenangan. Rumah kita jadi tempat orang berehat, ahli keluarga berehat. Tak ada dah keserabutan dalam rumah. Rumah Siti Khadijah bangunkan dengan sakinah. Sampai Rasulullah kalau terhina di luar, balik rumah Siti Khadijah akan motivasi. Sampai Rasulullah rasa semangat nak keluar balik. Di luar ni tertekan dengan penghinaan orang, dengan kecaman orang, dengan Rasulullah pulang dengan hati yang ada sedikit merajuk. Siti Khadijah, engkau orang baik Rasulullah, Allah Ta'ala sayang kau. Jadi refresh. Itu rumah sakinah. Kalau rumah tak ada sakinah, dia duduk dengan mamak lagi seronok. Wah, duduk rumah serabut. Jadi kita ada kawan, balik kerja tak nak balik rumah. Habis kerja tak nak balik rumah. Balik rumah pun kena marah. Duduk kat office dah kena marah dengan bos. Balik rumah pun kena marah dengan isteri. Jadi tak nak sakinah tu hilang. Sebab tu COVID ramai orang tak nak ada rumah. Sekarang rumah paling selamat. Tapi tak nak sebab ada bahaya yang lain. Kawan tu mengadu kat isteri dia, abang ini kena marah dengan bos lah. Oh, kalau abang kena marah, memang patut pun. Dia sebut apa? Mesti dia ada sebut benda yang saya tak sebut. Isteri pula tambah. Kan pening suami tu.
Tak ada refresh. Tak ada jiwa yang dibersihkan. Kan? Sama anak. Lebih selesa main di luar daripada dalam rumah. Sampai kalau duduk luar rumah tak nak balik rumah, kan ada masalah tu. Itu ada masalah. Main di luar sampai tak nak balik rumah tu masalah. Tentu ada kekurangan dalam rumah sampai dia tak berapa, sampai dia selesa di luar rumah. Kan. Subhanallah. Kan. Zaman kita ni kan anak-anak remaja tu dekat dengan sahabat dia. Dia punya alasan tu kalau kaunselor buat research sama je jawapan dia. Sebab kawan lebih faham apa yang dia nak, apa yang dia rasa banding parent dia. Itu kehilangan lah. Kehilangan sakinah itu. Sakinah tak akan muncul kalau tak ada mawaddah. Mawaddah lah. Besarkan mawaddah tu. Ibu tu tunjang kasih sayang tapi dia kena pump dengan sesuatu kasih sayang lain kan. Tapi suami lah. Suami saya tak ada kasih sayang, saya tak nak tunjuk. Tak boleh juga kan. Sampai ada setengah pendidikan keluarga tu. Kalau suaminya buruk, isterinya tetap juga kena tunjukkan yang baik. Kan? Boleh? Panjang lah. Kan? Habislah tu. Kau apa dah kita? 10 minit. Okay. Kita baca hadis yang ke-12. An Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Abu Bakar kan, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai sekiranya seseorang daripada kalangan kamu yang melakukan pekerjaan lalu dia menyempurnakannya secara tekun. Allah. Ni motivasi ni. Keterangan hadis ini menyebutkan tentang suatu sifat yang perlu ada bagi seseorang yang diamanahkan dengan suatu tugasan atau pekerjaan, iaitu sifat itqan. Sifat ini membawa maksud tekun dalam melaksanakan atau menyempurnakan sesuatu tuntutan, sama ada tuntutan duniawi ataupun berbentuk ukhrawi, akhirat lah, dengan sesuatu yang semaksimal mungkin dan menepati waktu sebagaimana yang diamanahkan. Ini kan keuntungan ni. Kita nak jadi terbaik, tapi kita selalu letak ukuran yang terbaik tu di pintu yang salah. Orang selalu nak jadi terbaik, dia tak tahu di sisi apa. Jadi kadang-kadang dia nak buat terbaik untuk diri dia, kan? Tapi bila orang buat baik, nak terbaik untuk diri dia, waktu dia tak larat, dia tak nak buat baik. Itu tak baik sangat lah, tak tekun. Dia nak buat baik perlu pada di pintu yang sentiasa menghargai dia. Dan tak ada lain melainkan Tuhan. Kalau kita buat baik kepada manusia ni menghargai kita sekadar apa yang dia nak saja, kan? Dia puji kita bila dia rasa benda tu memuaskan hati dia. Dia akan kecam kita kalau pun kita buat kerja yang terbaik, kalau dia rasa tak puas hati, itu saja manusia. Kalau dia puji pun boleh jadi pujian tu palsu juga. Pujian tu palsu juga. Jadi penghargaan manusia ni sentiasa rendah. Dan itu sebab tu Nabi tak bagi kita terpengaruh dengan pujian, penghargaan manusia. Kita hargai dia, tapi kita hargai dia bukan kerana dia, tapi kerana Allah yang memuji, menzahirkan kebaikan kepada kita daripada mulut-mulut orang yang memuji kita. Kita hargai pujian itu kerana kita tahu itu kebaikan daripada Allah. Kita hargai manusia yang buat baik pada kita kerana itu laluan kita taat kepada Allah. Tapi kita tak pernah buat untuk dia, kerana dia tak akan menghargai kita sebagaimana yang sepatutnya. Jadi kita kalau nak buat yang terbaik, buat terbaik di sisi Allah. Kan? Siapa orang yang boleh buat yang terbaik di sisi Allah? Ketika orang yang buat terbaik pada perbuatan dia adalah orang yang memulakan perbuatan dia dengan Allah, kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim tu bukan tentang keberkatan semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim di awal perbuatan tu tentang niat kita buat kerana apa. Kan? Orang yang buat kerana Allah tahu Allah Ta'ala tak pernah ada momen pun terlalai daripada menilai. Faham tak? Tak ada pernah satu momen pun terlalai daripada menilai. Maksudnya sentiasa menilai. Kalau dia sentiasa menilai, kita tak boleh berhenti daripada melakukan yang terbaik. Sebab tu akhirnya dalam melakukan sesuatu bukan untuk orang dan bukan untuk diri sendiri. Kalau waktu ada orang kita semangat, waktu tak ada orang kita tak semangat, itu kan pura-pura.
Waktu tu ada orang lain macam. Dia punya kerja tu tak nak berhenti. Tapi bila tak ada orang, drop terus. Kan? Solat tarawih dekat masjid 20 dah buat tu tarawih. Tambah witir lagi. Tak nak buat 3, nak buat 11. Sebab ramai-ramai semangat. Kan? Tapi dah tengah-tengah Ramadan tu dah tak larat nak pergi masjid, makan banyak. Buat kat rumah, orang pun tak ada ni. Nak buat banyak, tak semangat pula kan. Tak semangat tu datang dari mana? Daripada mana yang pump semangat tu? Oh, manusia lah. Itu muhasabah. Kan? Rupanya selama ini kita buat sebab orang ramai. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita kena beramal seorang-seorang. Kita kena nilai diri kita ni. Kita ni jujur tak waktu kita beramal ketika ramai orang tu? Muhasabah dirinya begitu. Sebab kita tak nak daripada amal kita yang kita buat ni untuk orang. Sebab orang tu tak boleh bagi apa-apa kat kita. Dia cuma menghargai kita. Dahsyat kalau buat amal. Nampak terapung tu. Setakat tu je lah puji dia. Tapi akhirat tak dapat apa-apa. Kita nak minta ganjaran dekat dia pun dia tak mampu bagi. Kan rugi. Akhirat tu ada orang tu beramal banyak. Kemudian Allah Ta'ala tak bagi satu apa pun kat dia. Dia tanya kenapa Allah, mana amal-amal saya yang lain. Lalu Allah Ta'ala kata pada dia, tak ada. Kenapa tak ada ya Allah? Sebab dulu kau bukan buat kerana aku. Kau buat kerana orang lain. Jadi kalau kau dah buat kerana orang lain, takkan aku pula yang nak bagi. Kau kerja dengan orang lain, suruhlah orang lain yang bayar. Kau kalau buat untuk aku bayar. Bahasanya begitulah. Boleh. Jadi orang yang nak melakukan terbaik pada amal, mestilah melakukan kerana Allah. Dan bila dia buat melakukan kerana Allah, sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala zahirkan ayat ni. Nabi zahirkan, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang tekun dalam perbuatannya. Maka jadilah kita orang yang tekun dalam perbuatan. Kalau belajar sungguh-sungguh. Kalau buat sesuatu sungguh-sungguh. Sebab kita tak pernah buat untuk orang. Kita buat kerana Allah. Kita buat untuk Allah. Kita buat di hadapan Allah. Sebab tu kan, ada orang pernah tanya macam mana dia nak berkhidmat pada suami dia yang suami dia tak menghargai dia. Saya pernah lah lepas soalan tu kan. Saya buat baik pun dia tak hargai lah kan. Ada satu soalan yang lain hampir sama pula, tapi pada anak. Saya bangun awal Ustaz, masak sarapan untuk anak saya. Kan, saya kerja ni, tapi kena masak. Saya nak anak saya makan air tangan saya. Saya masak sarapan untuk dia bawa pergi sekolah. Bila dia balik, saya tengok tak sentuh pun. Saya rasa macam marah sangat ni. Tak dihargai usaha saya bangun pagi masak untuk dia dalam keadaan saya sibuk. Untuk dia makan saja, kerja senang. Dia tak makan, dia tak buka, dia tak tengok pun. Plastik saya ikat tu pun dia tak buka. Kecewa sangat ni. Kan? Macam mana kan? Macam mana? Macam mana apa reda je lah. Apa pilihan yang kita ada? Kan? Tak ada perbuatan. Yalah. Kita nak anak kecil menghargai perbuatan besar kita. Sedangkan dia tak pandai menghargai kebaikan pun. Anak macam tu. Dia biasa terima kebaikan sampai dia tak kenal pun kebaikan tu. Apa beza kebaikan dengan keburukan tu dia tak pandai bezakan. Dia hanya akan pandai kebaikan tu, memahami kebaikan ibu tu bila dia jadi ibu nantinya kan. Bila dia jadi ibu, punya penat ibu ni. Besar betul pengorbanan ibu ni. Tidur pun tak cukup. Bila dia faham kebaikan ibu tu, waktu dia jadi ibu lah. Kan? Sementara dia tak jadi ibu ni, memang dia tak kenal kebaikan tu. Tak tidur malam ibu tu, sanggup buat kerja sekolah anak tu, kemudian gosok baju, masak, kemudian dah tolong khidmat untuk ayah, tolong anak pula. Kebaikan-kebaikan tu anak hanya akan faham bila jadi ibu saja, bila jadi tempat ibu tu, duduk tempat ibu. Jadi ketika ibu mengharapkan penghargaan daripada anak dia, memang anak tu tak dapat, ibu tu tak dapat. Faham tak? Faham tak? Sebab bukan masalah anak tu, masalah
bukan masalah anak tu jahat ke nakal, bukan. Tapi anak tu tak kenal kebaikan ibu tu. Tak kenal. Sebab dia tak melaluinya lagi. Jadi ibu kena sabar dengan anak yang tak faham tu. Mak dah beritahu banyak kali dah, kamu tak dengar ke? Memang anak tu macam tu. Sama nanti dia ada anak pun dia faham. Rupanya ini dulu ni. Mak marah sangat-sangat ni. Macam ni. Sebab tu itulah. Sebab tu anak tu bila dah kahwin, dia punya penghargaan pada ibu bapa dia dah lain. Tapi dia dah jadi isteri orang lah. Dia nak hargai lebih-lebih pun tak dapat dah. Sebab dia tak duduk dengan ibu dia. Tapi bila dia balik, dia akan hargai lebih daripada apa yang masa remaja dulu, masa kanak-kanak dulu. Anak baik gitulah kan. Jadi macam mana ibu tu nak dapat motivasi hasil tidak ada penghargaan orang ni? Suami suruh letak baju dalam bakul pun pergi merata juga. Susah, letih lah. Dia nak buat kerana apa lagi kalau sekeliling dia tak menghargai dia? Ada senilah. Ada senilah motivasi dia. Jangan buat kerana orang. Buat kerana Tuhan yang menghargai kita. Setiap perbuatan kita tak akan ada momen pun yang tidak ada balasan ganjaran, tidak ada. Kalau kita buat kerana Allah dan tekun kerana Allah. Faham ke cakap? Jadi bila orang buat kerana Allah, dia tak puji pun penghargaan orang. Orang puji ke, orang tak puji ke, dia terus buat saja. Kerana dia tahu bukan orang yang akan bagi ganjaran pada dia. Dan kalau orang tak bagi ganjaran pada dia, bukan tak maksud dia tak buat kebaikan. Kan? Saya buat untuk Allah dan buat untuk kebaikan orang lain. Tapi kalau orang lain tak hargai, tetap juga ada yang menghargai. Jadi dia tak pernah, suami dia tak pernah ucap terima kasih ke, atau anak dia tak pernah ucap terima kasih ke, dia tak pernah berhenti buat. Orang selalu sebut ayah tu apa? Unsung hero. Sebut begitu Unsung hero. Hero yang tak didendangkan. Tapi sebab sebab ayah lelaki dia tak hidup dengan emosi, maka dia tak tagih sangat. Tapi bila dia dah tua-tua tu, dia dah mula menunjukkan emosi dia tu kan. Kamu ni kalau aku mati nanti, dia dah mula lah. Sebab dia dah tua, dah emosi. Tapi waktu dia muda tu, dia tak fikir sangat. Tapi kalaulah dia berfikir kenapa tak dihargai, dia tak patut fikir panjang-panjang. Kerana kalau dia tak dihargai orang pun, tetap ada yang menghargai dia, Tuhan. Kan, Tuhan. Jadi belajar buat untuk Tuhan supaya tak dikecewakan dengan harapan kita kepada makhluk. Jadi untung orang yang tekun dalam perbuatan, kan. Sebab Allah Ta'ala akan buka pintu kasih sayang. Sama lah macam pekerja. Kan? Pekerja. Sebab tu pekerja, jangan kerja kerana duit, nanti kecewa. Kan? Memang orang minta kerja sebab minta duit asal kan. Tapi takkan nak cakap saya nak duit. Kan? Kalau nak duit memang orang tak bagilah. Kalau nak duit kena kerja kan. Orang selalu kata majikan kan begitu. Kan? Kalau nak duit kerja. Kan? Kalau nak dapat bonus rajin lagi. Jadi orang yang minta kerja tu sebenarnya nak minta duit. Bila bos dia suruh kerja lebih masa, dia malas. Sebab dia bukan nak minta kerja, dia nak minta duit. Jadi kan bertembung tu. Jadi dia kena ubah mindset dia. Dia bukan kerja kerana duit. Dia kerja kerana di situ ganjaran pahala, tekun dalam pekerjaan. Susahlah nak ubah sebab kehidupan kita keseluruhan ni cerita tentang materialistik, tentang harta. Jadi orang yang nak kerja kerana Allah pun dia jadi cabaran kan. Jadi cabaran. Wallahi wabarakatuh. Boleh. Wallahu alam. Nah, kita tangguhlah pukul 10 dah. Buku kecil tu dah habis dah kan minggu lepas. Dah habis kan? InsyaAllah nanti minggu depan kita tengok buku lain lah yang kita boleh baca. Okey, sekadar itu. Ada soalan di sini. Dalam PKP sebelum mengajar online, contoh kalau baca surah Yasin kat rumah seorang rasa tak semangat. Tapi kalau baca ramai-ramai berjemaah online, okey pula, tak mengantuk. So amalan tu kerana orang ke tak? Janganlah tanya saya, tanya diri sendirilah. Kita nilai. Kita nilai lah. Kan? Kita baca kerana apa? Kalau semangat ramai-ramai tapi buat kerana Allah, maksudnya kerana Allah lah. Tapi kalau ramai-ramai buat kerana orang, tak patutlah tukar. Yang penting pastikan kerana Allah di awal sampai akhir. Okey, kita tangguhlah sini. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.